Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'wati wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Mu'adzin yang memanggil kita dan mengingatkan kita menerusi as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih utama, lebih baik dari tidur. Dan kita pun sudah sebutkan bahawa tidur itu nikmat, kurniaan dari Allah Azza wa Jalla. Hatta dalam peristiwa peperangan Badar, para sahabat semua berada dalam kerisauan. Orang yang berada dalam kerisauan sampai dia tak boleh nak melelapkan mata. Sedangkan esoknya adalah the battle, peperangan. They need energy. Mereka perlu rehat malam itu. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, idh yughashshikumun nu'asa amanatan min. Itu ingatlah ketika wahai, maknanya sekalian muhajirin dan ansar, yughashshikumun nu'as. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan. Yughashshi ni macam shower. Maknanya Allah limpahkan, Allah kurniakan pada kalian nu'as. Nu'as ni mengantuk. Mengantuk ni rupanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Imagine kalau tak mengantuk. Cuma biar sesuai lah dengan situasi dia. Kalau dewan kuliah macam saya dululah, saya cakap pasal saya, okay. Dalam dewan kuliah mengantuk tu lepaslah apa yang lecturer kata. Jadi nak sebut nu'as, mengantuk dan tidur ini, kata Allah dalam surah An-Naba yang dah selalu kita sebut, waja'alna naumakum subata. Allah jadikan, kami telah menjadikan tidur kalian itu sebagai subat, sebagai sumber kerehatan. Akan tetapi bila kita dipanggil as-salatu khairun minan naum, yang sebelumnya itu diawali dengan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka hendaklah segera kita datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Rajab yang datang setiap tahun menjenguk kita, selagi masih ada hayat kita ni, mengingatkan kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam journey dia daripada Masjidil Aqsa naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hingga ke Sidratul Muntaha, hingga bertemu dengan Allah dalam perjalanan tadi. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi untuk menyaksikan, mendengar dan menyaksikan bagaimana seruan azan ini dikumandangkan di langit sana. Dan kemudian selesai azan, para malaikat akan berkumpul untuk mendirikan salat secara berjamaah. Jadi nak kita sebutkan, untunglah kita, seandainya kita senantiasa memastikan diri kita bila saja terdengar seruan azan, kita mampir atau kita terus menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kerana ini berbetulan dengan situasi yang berlaku di langit sana, sebagaimana yang ditunjukkan atau diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang berlaku di bulan ini, iaitu bulan Rajab. Seterusnya tuan imam yang tadi mengawali firman Allah Subhanahu wa taala dalam solat kita yang khusyuk, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut wa qada rabbuk, dan Tuhanmu telah qada. Untuk kadi, qadi. Wa qada rabbuk ni
Artinya Allah telah mewajibkan, wajib hukumnya, dia tak ada sunat muakkad, dia tak ada. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Allah telah mewajibkan agar jangan dikau menyembah melainkan dia, melainkan Allah. Lagi wa bil walidaini, maknanya wa qadara rabbuka, ya, Tuhanmu telah mewajibkan untukmu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan kemudian Allah jelaskan keadaannya, ya. Fala taqul lahumā uff, jangan even mengeluarkan kata-kata ish pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apatah lagi perkara-perkara yang lebih menyakitkan daripada itu. Kalau kita seorang ibu bapa, maka macam saya lah, kahwin lambat, anak kecil-kecil lagi, so from the beginning dia bagi tahu anak-anak jangan menyakitkan hati, bukan saja saya sebagai bapa atau isteri sebagai ibu, bahkan orang lain yang status mereka, kawan-kawan saya yang status mereka sama macam saya ibu bapa, kita ingatkan, didik. Dan kalau kita sebagai datuk atau nenek, kita ingatkan cucu kita jangan derhaka kepada ibu bapa mereka, dan begitulah seterusnya. Dan seterusnya, solat kita tadi diakhiri dalam rakaat yang kedua, pesanan dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Artinya Allah tidak mengizinkan perkara-perkara yang mendekatkan kepada perzinaan, pergaulan bebas, sama ada ianya melalui media massa ataupun apa-apa juga yang sewaktu dengannya. Wala taqrabu, kata Allah, jangan engkau hampiri. Dan mudah-mudahan kitalah generasinya, dan kita doakan generasi selepas kita, anak, cucu, cicit, zuriat, keturunan kita terlepas daripada fitnah yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu suasana berlakunya keadaan di mana manusia, keadaan situasi di situ hampir kepada perzinaan dengan gejala sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat membantu kita. Seterusnya, pengerusi ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, muslimin muslimat, ayahanda dan bonda, kakanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa pada penghujung bulan Rajab tahun 1434 Hijriah. Dan sudah tentu kita bertuah kerana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain, bahawa baginda SAW ada berdoa dalam bulan Rajab, itulah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu ingatan untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian, betapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Rajab ini, yang kita sedia maklum berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, dan lagi sebagai preparation. Masakan tidak, Nabi sebut tadi Allahumma barik lana. Kita nak makan, kita baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah apa yang telah Engkau rezekikan pada kami, dan jauhkan kami daripada neraka. Dalam doa tadi Nabi sebut, Nabi minta, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, dan seterusnya dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan izinkanlah ya Allah untuk sampai usia kami, untuk kami dapat berada beribadah di bulan Ramadan al-Mubarak. Dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan warisan peninggalan Nabi SAW khusus untuk bulan Rajab. Mungkin ada orang tanya, ramai orang tanya, apa amalan istimewa bulan Rajab? Biarpun kalau kita teliti, kalau kita kaji, bahawa Nabi SAW tidak menggaris pandukan amalan-amalan istimewa di bulan Rajab. Tapi daripada doa tadi kita faham
Nabi buat satu persiapan. Kita ada event pun kita buat preparation. Kita tidak duduk diam, ya. Jadi Nabi kata dalam doa tadi, berkatilah kami di bulan Rajab, Sya'ban dan seterusnya, Ramadan. Itu sebagai persiapan. Artinya mula daripada bulan Rajab inilah kita menambahkan lagi ibadah kita, mungkin lebih daripada bulan-bulan yang sebelumnya, sehinggalah kita bertemu insya-Allah dengan bulan Ramadan. Jadi sementara menantikan Ramadan, insya-Allah dalam masa sebulan lebih sahaja lagi tersambung kajian kita, perbincangan kita menerusi al-i'jazul ilmi fil Qur'ani was sunnah, iaitu fakta ilmiah, penjelasan ilmu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi Al-Quran, dan begitu juga bagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis-hadisnya. Biarpun kadang-kadang kita perhatikan hadis-hadis Nabi ini, dia tidak memberikan penjelasan secara direct, tapi apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian harinya, atau 14 abad, 1400 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ada kajian-kajian terperinci berkenaan dengan kehidupan kita, berkenaan dengan alam semesta, the universe, dan lain sebagainya, menunjukkan apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan tanda bukti kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan yang acap kali kita sebut, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, iaitu orang-orang yang mengikuti seorang rasul yang status dia itu, kata Allah, ummi. Ini Allah confirmkan sendiri supaya tidak berlaku kekeliruan. Orang tak ada lagi buat, orang tidak argue lagi, betul ke Muhammad ni dia tak sekolah, tak mengaji, tak baca, tak menulis. Allah sendiri menyebutkan, kerana kita yakin 100% dengan isi kandungan ketulinan Al-Quran, maka bila kita baca ayat ini, kita yakin bahawa Muhammad itu dia buta huruf. Dan kerana kondisi dia buta huruf, bila dia menyatakan sesuatu, sesungguhnya apa yang dinyatakan itu adalah kurniaan ilmu atau wahyu, ilmu ladunni, ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil penelitian, bukan hasil observation atau kajian makmal yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tapi ianya datang dari Allah Azza wa Jalla. Untuk kali ini terlihat mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berpesan. Kalau kita tengok kitab yang dikarang oleh Profesor Zaghlul An-Najjar, seorang ilmuwan dari Mesir, dia karang kitab dia Al-I'jazul Ilmi fi Sunnatin Nabawiyah, fakta ilmiah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada memetik satu tajuk berkenaan dengan 7 lapisan bumi. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebutkan? Ini sebenarnya peringatan penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan lapisan bumi ini. Cuma Nabi sampaikan itu dalam bentuk hukuman yang akan diterima oleh orang yang berlaku zalim. Tapi Nabi sebut dalam hadis dia itu 7 lapisan bumi. Begitu. Jadi Profesor Zaghlul An-Najjar dia ada memetik 6 hadis. Kita ambil 2 daripada hadis itu, kerana isi kandungan 6 hadis yang disebutkan itu dia adalah lebih kurang sama, cuma disampaikan dalam jalan periwayatan yang berbeza. Kalau kita tengok ilmu kajian hadis, ulumul hadis, maka kita boleh lihat di situ pelbagai jalan periwayatan. Dia ada orang sebelah sini, orang sebelah sana. Cuma bila sampai kepada penghujungnya, hadis itu adalah lebih kurang sama, didengar oleh beberapa orang sahabat
dan beberapa orang sahabat tadi menyampaikan. Maknanya tabi'in, the next generation after the companions, after the sahabat, iaitu tabi'in ni dia mempelajari daripada para sahabat yang mungkin berbeza, cuma sumbernya sama, iaitu apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis pertama kita tengok di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha shibran min al-ardi zulman fa innahu yutawwiquhu yawmal qiyamati min sab'i aradin. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam bab disebut di sini fi kitab bad'il wahyi, dalam bab permulaan wahyu. Ianya dilaporkan oleh oleh Sa'id, oleh seorang yang bernama Sa'id, yang menyatakan haddatsani Ubaid ibn Ismail, iaitu Ubaid bin Ismail telah menceritakan kepadaku, kata Sa'id. Qala, maknanya kata Ubaid bin Ismail, haddatsana, telah menceritakan pada kami, maknanya kami mendapatkan riwayat, berita atau jalan periwayatan hadis ini daripada Abu Usama, daripada Hisham, daripada bapanya, daripada Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, anna imra'atan ismaha Urwa, bahawa seorang wanita bernama Urwa dia datang mengadu kepada Khalifah Marwan pada ketika itu, iaitu dalam zaman pemerintahan Bani Umayyah, iaitu selepas daripada the next generation, maksudnya selepas daripada kewafatan Ali, maka seterusnya iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya, sampailah dinasti ini dalam pemerintahan Marwan. Jadi dia mengadu kepada khalifah, wahai khalifah, bahawa lelaki ini iaitu Sa'id ni, dia telah merampas tanah aku, dia telah mengambil tanah aku tanpa kerelaanku. Ambil tanah orang, itu hak orang, ambil. Kemudian kata Sa'id, benarkah begitu? Sedangkan dia kata, kalau itulah keadaan dia, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Sesiapa yang mengambil shibran, apalah, kita jual tanah berapa? Main kaki kan, satu kaki persegi berapa? Tak tahu tanah sini Damansara Utama ni berapa satu kaki persegi kan? Jadi Nabi sebut man akhadha shibran, macam dalam hadis berkenaan peringatan Nabi tentang bagaimana kita akan terjerumus dalam lembah ataupun dalam dalam perancangan Yahudi dan Nasara yang senantiasa memusuhi umat Islam ni tadi. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, kata Nabi. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kata Nabi. Sedikit demi sedikit sampailah kita conquered by them. Begitu. Jadi dalam hadis ini Nabi kata man akhadha shibran, siapa yang mengambil sejengkal, tak usah banyak, sejengkal saja tanah, merampas tanah, mengambil hak orang lain, minal ardi, kata Nabi. Nabi kaitkan perampasan tadi, pengambilan hak tadi kepada ard, pada bumi, pada tanah, zulman, secara zalim, fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamah, kerana sesungguhnya dia nanti pada hari kiamat, kata Nabi, yutawwiqu, dia akan dibalutkan. Perkataan tawiqu ni dia akan dibalutkan pada hari kiamat nanti, min sab'i aradin, dengan 7 balutan. Kalau kita terjemahkan dari segi bahasa dia, daripada 7 balutan atau 7 lapisan bumi ni dibalutkan pada dia, sebagai satu hukuman dari Allah Azza wa Jalla kerana dia mengambil hak orang tadi secara zalim. Baik, hadis seterusnya kita lihat di sini sama juga, cuma bezanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan berapa banyak, dan Nabi sebut
man akhadha syai'an minal ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradi. Dalam hadis ini tadi Nabi sebut yutawwiquhu. Dalam hadis yang kedua ni, sebab itu saya sebut tadi di permulaan, Profesor Zaghlul An-Najjar dia ambil 6 hadis, yang mana hadis ni dia ada, daripada 6 hadis ni ada beberapa perbezaan dari segi sebutan Nabi SAW untuk dijadikan penelitian, untuk dijadikan kajian, sama ada dari segi bahasanya maupun maklumat ilmiah yang kemudiannya dikaji, diteliti oleh manusia di akhir zaman, dan ternyata di situ ada fakta ilmiah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin didapatkan oleh manusia pada zaman atau di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara itu, untuk menunjukkan bahawa apa yang disebutkan oleh Nabi itu adalah merupakan mukjizat, tanda kekuasaan Allah, tanda bahawa Nabi mengambil ilmu ini dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari manusia. Baik. Jadi dalam hadis yang kedua ni kata Nabi, man akhadha syai'an minal ardi. Pada hadis yang lafaz yang pertama tadi Nabi kata shibran, sejengkal. Yang ini Nabi sebut man akhadha syai'an. Barang siapa juga, kata Nabi. Tak kira siapa pun dia, status dia siapa, penguasakah dia atau rakyatkah dia, kalau dia mengambil syai'an, apa-apa pun, Nabi kata syai'an ni boleh diterjemahkan jadi apa-apa ataupun sesuatu, tak kira banyak, tak kira sikit, bighairi haqqihi, tanpa haknya. Samalah macam lafaz yang pertama tadi, zulman, secara zalim. Ini tanpa haknya, bukan hak dia ambil. Khusifa bihi yaumal qiyamah, dia akan khusif maknanya ditenggelamkan pada hari kiamat nanti kepada 7 bumi. Nabi sebut 7 bumi. 7 bumi maknanya 7 lapisan bumi dia ditenggelamkan. Baik. Itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlihat apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Kita ambil satu saja, iaitu daripada surah At-Talaq, surah yang ke-65. Ya. Biarpun surah At-Talaq ini menjelaskan tentang tata cara hukum perceraian dan perkara yang berkaitan dengannya, tapi dalam surah yang sama Allah Subhanahu wa taala selepas dalam ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan the duty of the prophet, the duty of the messenger of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk menyampaikan ilmu as a teacher of humankind. Dan kemudian dalam ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam ayat yang ke-12 ini, yang juga ayat ini wajib untuk dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada para sahabatnya, dan kemudian para sahabat wajib membacakan ayat ini kepada generasi seterusnya, tabi'in sampailah tabi'in sampailah pada generasi kita ini. Dan kita wajib mengajarkan pada anak cucu, zuriat keturunan kita, the next generation, kerana ini hukumnya adalah fardu kifayah. Dia mungkin macam juga saya dah tak boleh nak jadi doktor, tapi kena ada orang Islam yang terlibat dalam bidang perubatan. Ada orang Islam yang mesti mempelajari engineering, mesti orang Islam yang jadi ekonomis dan sebagainya, kerana itu fardu kifayah. Samalah juga macam kajian ilmiah seperti ini, kita sampaikan ini, kita bincangkan, kerana ini merupakan bidang ilmu fardu kifayah. Jadi apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Dia ayat ini dalam masa yang sama mengajarkan kita akidah, tauhid uluhiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari segi uluhiyahnya, dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyah, betapa Allah itu Maha Pencipta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun
yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-12. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kita, macam dalam hadis qudsi Allah sebut, kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'raf. Kata Allah memperkenalkan diri dia, introduce himself. Aku ni, kata Allah, adalah kanzan makhfiyan, iaitu perbendaraan yang tersembunyi. Fa aradtu an u'raf, maka aku menghendaki untuk manusia mengenaliku. Dan sebab itulah Allah jadikan alam semesta ini untuk kita rapat, dekat, untuk kita observe, kerana di situ ada tanda-tanda keesaan Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal, yang bukan sahaja kajiannya tersebut tadi dari segi fardu kifayahnya, in detail, juga dari segi akidah, tauhid uluhiyah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ayat ini Allah mulakan bicaranya dengan Allah, iaitu Allah. Siapa Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqa sab'a samawat, yang telah menjadikan 7 samawat, lapisan langit. Dalam ayat dari surah Al-Mulk, rasanya ramai yang hafal surah Al-Mulk ini, jadi amalan kebiasaan kita, dianjurkan untuk kita baca surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, surah-surah pilihan. Bukanlah artinya surah-surah yang lain tu tidak perlu kita amalkan, tapi mungkin kerana kesempatan masa kita itu, maka ada dianjurkan surah-surah pilihan, termasuklah dalam surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tibaq, asal makna tibaq ni tingkat, tapi dia tidak boleh dipahami lapisan langit tu bertingkat, siji loro telu papat lima, seorang jauh lah, 1 2 3, 7 layers, sampailah lepas lapisan langit dunia, pergi ke langit kedua, ketiga, macam yang kita baca dalam hadis tempoh hari berkenaan dengan bagaimana roh mukmin dan roh kafir ini dibawa. Kalau roh mukmin ni dibawa melepasi sampai ke langit yang ketujuh untuk dibawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, kita sedia maklum 7 lapisan bumi. Bila Allah sebut tibaqa di sini, artinya dia meliputi, walaupun mungkin belum ada, wallahu a'lam, belum ada kajian yang detail untuk mengklasifikasikan layers tadi untuk langit tadi. Tapi mungkin kita kata nak memperbetulkan gambaran, dia bukan lapisan langit atas, dia adalah bila Allah sebut tibaqa di sini artinya meliputi. Macam juga bila Nabi SAW gunakan perkataan tawwiqa, yutawwiqu artinya dia in the same time nak memberitahu betapa bumi ni bentuk dia sphere. So kita tak boleh imagine bahagian atas saja, dia sphere, dia meliputi keseluruhan bumi dan keseluruhan alam semesta yang Allah sebut layers itu tadi. Dia bukan atas saja, begitu ya. Jadi Allah sebut Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dalam ayat ini Allah tak sebut tibaqa, semua tersebut tadi dalam surah Al-Mulk Allah sebut perkataannya tibaqa. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, Allah lah yang menjadikan 7 langit, artinya 7 lapisan langit. Wa minal ardi mislahun, sebagai footnote, nota kaki di situ. Sebelum ini orang buat kajian, dan dalam kajian demi kajian itu ada berlaku kekeliruan. Biasa human being make mistake, melakukan kekeliruan, ada kekeliruan dan melakukan kesilapan. Ada yang menyatakan 7 langit di sini
ada yang menyatakan 7 planet. Akhirnya orang temukan 11 planet, dan akhirnya orang temukan bahawa alam semesta universe ni begitu luas sehingga infinity, tak boleh nak dihitungkan keluasan universe ini tadi. Cuma dalam ayat ini Allah sebut wa minal ardi mislahun. Allah tak sebut 7 juga, perkataan 7 tu bagi bumi, tapi Allah sebut perkataan mislahun. Dan kata Allah wa minal ardi mislahunna, maksudnya dan begitulah juga bumi mislahunna, sama macam langit. Sama yang macam mana? Iaitu macam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, 7 lapisan, 7 liputan, 7 lingkungan yang sama macam 7 lingkungan, layers langit tadi. Kemudian kata Allah yatanazzalul amru bainahunna. Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan isi bumi ni tadi, isi planet ni, isi alam semesta ni tadi, dan khusus pembicaraannya untuk langit dan bumi ni tadi, yatanazzalul amru bainahunna. Allah mengatur urusannya ini dengan Allah Subhanahu wa taala melantik para malaikatnya, daripada Jibril, Mikail, Izrail, Israfil, semuanya, Raqib, Atid, semuanya ditugaskan untuk sebagaimana ditetapkan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatur perjalanan alam semesta ini tadi. Untuk apa? Lita'lamu, untuk kalian semua ta'lamu, dalam keadaan in the know. Bila kata ta'lamu, bila kata alim ni dia tahu, dia in the know, dia arif. Annallaha ala kulli syai'in qadir, so that you are in the know bahawa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, atas keadaan, atas suatu perkara yang ketika ayat ini diturunkan manusia tidak mampu untuk menjangkau, memikirkan. Macam juga manusia bila terima berita Al-Isra' wal Mi'raj, dia tak boleh nak menjangkau pemikiran dia, macam mana boleh pergi balik dalam masa semalam sahaja, dan kemudian boleh naik ke langit pula. Waktu itu pemikiran manusia tidak mampu untuk menjangkau apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga bila kita baca ayat berkenaan dengan ini, mungkin kita belum dapat menjangkau apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tiba masanya nanti, kerana Allah menjanjikan dalam ayat yang lain dalam surah Fussilat, yang terakhir, sanurihim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan, walaupun bukan sekarang, mungkin esok lusa, mungkin akan datang, akan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Apa yang Allah sebut maha meliputi di sini? Ilmu pengetahuannya. Tidak semacam manusia, tidak seperti manusia, unlike a human being, pengetahuannya terbatas dan dia memerlukan kepada kajian demi kajian, tunjuk ajar, daripada hasil penelitian, daripada kajian tadi, dan begitu juga proses, the learning process yang mesti dilalui oleh manusia. Tapi Allah itu dia maha mengetahui, alim, qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sadaqallahul azim. Seterusnya kita lihat di sini dah Allah sebut begitu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan begitu. Maka kita lihat lapisan-lapisan yang dimaksudkan itu tadi sebagaimana hasil penelitian yang dibuat oleh manusia. Yang pertama dilihat di sini, the solid inner core of earth, iaitu bahagian lapisan paling dalam. Disebutkan di sini fakta dia 1.7%, dia hanya 1.7% of the earth mass. Kedalaman dia, anggaran kedalaman dia daripada 5,150 hingga 6,370 km.
Ini hasil kajian, dapatan hasil kajian yang dilakukan, atau dalam miles, 3,219 hingga 3,981 batu kedalaman dia. The inner core is solid and unattached to the mantle. Baik, seterusnya lapisan yang kedua, the liquid outer core, yang mewakili 30.8% of earth mass, iaitu kedalaman dia disebutkan di sini 2,890 hingga 5,150 km. Maknanya dia after the solid inner core of the earth tadi. Disebutkan di sini sedikit, the outer core is a hot, electrically conducting liquid within which convective motion occurs. Itulah keadaan dia. Kemudian lapisan yang ketiga ni disebut the D layer. Kenapa disebut di sini? Although it is often identified as a part of the lower mantle, walaupun begitu, walaupun dia disebutkan, ada kalanya dalam fakta lain disebutkan dia as a part of the lower mantle. Seismic discontinuity suggests the D layer might differ chemically from the lower mantle lying above it. Dia dari segi chemical dia. Baik, kedalaman dia daripada 2,700 hingga 2,890, kerana dia attached to the liquid outer core tadi. Kemudian lapisan yang keempat, lower mantle, yang kita sebutkan tadi, ada kalanya dalam kajian lain disebutkan D layer tadi just as part of the lower mantle. Dia mewakili 49.2% daripada earth mass, yang mana kedalaman dia 650 hinggalah 2,890 km. The lower mantle contains 72.9% of the mantle crust mass and is probably composed mainly of silicon, magnesium and oxygen. Ini lapisan yang keempat. Penelitian daripada kajian yang dibuat oleh manusia tersebut. Sebelum kita teruskan ni, Nabi SAW di awal hadis itu memberikan amaran, warning, jangan sesekali kita merampas hak orang, tanah orang, ambil sedikit pun tak boleh, kerana hukumannya sangat berat. Kita akan kata Nabi, diselimutkan atau dipakaikan, diselaputkan dengan 7 lapisan bumi ini. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, kerana takwa mereka begitu tinggi, sebagaimana Nabi SAW sebutkan, atqan nas, orang yang paling bertakwa ialah qarni, pada zamanku. Sebab Nabi sebut khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Orang yang paling baik di kalangan manusia adalah pada kurunku, pada zamanku, kata Nabi, thumma alladhina yalunahum, dan kemudian selepas mereka. Jadi cukup dengan lisan saja sudah menggerunkan mereka untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila manusia dapat buat kajian seperti ini, masya-Allah, artinya kalau kita cakap pasal percentage tadi, kalau nak ukur takwa kita dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang Nabi sebut khairun nasi qarni tadi, sebaik-baik manusia, orang yang paling takut, manusia paling takut pada Allah Azza wa Jalla ialah manusia di zamanku. Kita kata persen kita ni berapa je, compare to that unique generation. Maka bila kita dapat buat kajian ilmu fardu kifayah seperti ini dan kita kongsi-kongsikan bersama, insya-Allah dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia akan meningkatkan lagi persen takwa kita, dengan meningkatkan lagi keyakinan
kita kepada apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi, ya, yang dengan itu, ya, akan menambah ramai lagi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hasil perbincangan, kajian ilmiah seperti ini. Jadi sebab itu kita kata perbandingan ni, walaupun Nabi tak sebut the solid inner core, the liquid outer core, the layer, lower mental, tapi Nabi sebut 7 bumi ni tadi, samalah juga keadaan dia sebagaimana Nabi sebutkan pada para sahabat. Dan kita yang membaca, mengkaji hadis ini, dan kemudian Allah berikan, ya, ruang, kesempatan, kepandaian, Allah kurniakan pada kita ilmu pengetahuan, teknologi, ya, yang mana dengan dapatan hasil kajian teknologi itu tadi, ya, merapatkan, ya, atau mendekatkan lagi our understanding pada apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun, ya, saya sebut di peringkat awal tadi, Nabi tak sebut secara direct, in detail, in the core dan sebagainya. Baik, lapisan yang seterusnya, middle mantle, transition region, dia hanya mewakili 7.5% of earth mass, ya, mana kedalaman dia 400 hingga 650 km, iaitu yang, ya, tersebut tadi attached to the lower mantle. Baik, the transition region or mesosphere for middle mantle, sometimes called the fertile layer, contains 11.1% of the mantle crust mass and is the source of basaltic magmas, ya, disebutkan fakta dia di situ. It also contains calcium, aluminium and garnet, which is a complex aluminium bearing silicate mineral. Ya, saya sebutkan ini secara ringkas saja kerana ini mungkin biasa kita dengar lah, ya, 7 layers ni tadi. Cuma, ya, perbincangan kita pada kali ini kita nak sebut ada hadis Nabi yang mengawali penemuan-penemuan manusia, dan begitu juga Al-Quranul Karim datang pada kita. Dan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sertakan, ya, dengan, ya, penjelasannya itu tadi, menambahkan lagi keyakinan kita betapa Muhammad itu as a messenger of Allah, dan wajib untuk kita, ya, menyampaikan kepada, ya, kepada orang lain yang mungkin ada lack of awareness, not in the know. Terjadikan mereka insya-Allah macam kita, ya, berada dalam keadaan, ya, aware dan insya-Allah in the know setiap masa. Baik, lapisan yang seterusnya, ya, lapisan yang seterusnya iaitu lapisan yang ke-6, upper mantle, yang mewakili 10.3% of earth mass, yang mana kedalaman dia depth of 10 to 400 kilometers. Itu dalam batu dia daripada 6 hingga 250 batu. The upper mantle contains 15.3% of the mantle crust mass, ya. Dan kemudian lapisan yang terakhir hasil kajian di sini menyebutkan lithosphere, iaitu, ya, lapisan, ya, kerak bumi, oceanic crust 0.099 of earth mass, depth daripada 0 hingga 10 kilometer, yang mana, ya, dia sebutkan di sini, ya, kalau, ya, kita sebut tempoh hari tentang bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada punca-punca, ya, iaitu sumber atau punca-punca letusan gunung berapi di dasar lautan, yang mungkin kalau dilihat, ya, dengan pandangan mata kasar, pandangan biasa, macam mana lautan yang berjuta galen liter, ya, tak boleh nak menghapus atau tak boleh nak memadamkan letusan gunung berapi, tapi itulah kehendak Allah Azza wa Jalla. Samalah juga macam bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang 7, ya, lapisan langit ini tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So saya pergi pada conclusion, ya, conclusion, the layers of the earth coincide with the above mentioned hadith of the Prophet. The miracle is in 2 matters. Ada 2 penjelasan yang disimpulkan, berdasarkan kepada kajian yang diambil ini tadi, kita ambil hadis
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya. Dan kita ambil sebagai contohnya tadi daripada surah At-Talaq ayat yang ke-12. Yang pertama, the expression of the hadith, he will sink down the seventh earth on the day of resurrection, on the day of judgment, indicates the stratification of this earth around one center. Dia kata, tersebutkan. Itu kita kata mungkin pandangan biasa kita bila Allah sebut sab'a samawatin tibaq, lapisan langit. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita lihat pula hasil-hasil kajian yang dilakukan berkenaan dengan lapisan langit. Biarpun mungkin tidak lengkap, masih lagi kita dalam keadaan tertanya-tanya what is it means. Tapi setidak-tidaknya kita we try our best, kita berusaha untuk buat kajian, untuk meneliti yang dengan itu insya-Allah. Allah sebut apa dalam Al-Quran? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Ni mujahidin, masjid mujahid, orang-orang yang bersungguh-sungguh jahadu fina, pada kami. Apa maksud pada kami di sini? Artinya bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Islam, agama kami, agama Allah Azza wa Jalla, dari segi jihadnya, dari segi ilmiahnya, dalam keadaan kita baru saja selesai dengan election, pilihan raya, dengan pelbagai perbincangan lah tersebutkan. Kita jangan lupa betapa sahabat kita di bumi Syria, di bumi Palestin dan di tempat-tempat yang lain masih menagih bantuan daripada kita, bantuan kewangan, bantuan doa, inisiatif untuk kita sama-sama melihat nasib umat Islam di seluruh dunia. Artinya nak sebut apa di sini? Betapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kita concern, prihatin di antara satu sama lain. Tidak ada sifat mementingkan diri sendiri. And at the same time tersebutkan di sini betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini bentuk dia sphere. Dan kita sebut dahulu fakta dia, kita solat menuju ke satu arah, one qiblah, one direction, iaitu Kaabah. Untuk dari segi spiritualnya kita ada hubungan spiritual di antara satu sama lain, iaitu hubungan sesama Muslim. So konklusi yang pertama di sini, di mana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yutawwiqu atau khusifa, menenggelamkan. Apa maksud menenggelamkan? Dia tenggelam dalam, macam kita tenggelam dalam pool, dalam kolam. Artinya air itu meliputi kita semua. Dia begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak datangkan satu understanding, bukan saja kepada para sahabat yang memang menerima dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, tetapi juga generasi manusia yang hidup di zaman moden ini, bila dia dapat buat hasil kajian, masya-Allah, dia dapat, dia sendiri namakan the layers ni tadi, upper mental, lithosphere, inner core, D layer dan lain-lain lagi. Maknanya dia merupakan satu pertanggungjawaban, bahasa Indonesia, satu pertanggungjawaban Pak, kepada manusia untuk yakin bahawa inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kalian tentang ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan kalian wajib untuk menyampaikannya. Kemudian yang kedua, the accuracy with which the Prophet of Islam referred to the 7 inner layers of earth. The only way for a desert dweller to have known these facts 1400 years ago is through revelation from God di sini, from Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian lanjut, kita boleh tengok di sini apa tadi kitab saya sebut tadi, Al-I'jazul Ilmi fi Sunnatin Nabawiyah, iaitu i'jazul ilmi, fakta ilmiah, mu'jizat ilmiah
sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana antara kitab yang dikarang oleh Profesor Zaghlul An-Najjar, dan begitu juga kitab-kitab atau hasil kajian yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira secara ringkas saja kita sebutkan fakta dia. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, bimbingan seterusnya untuk kita semakin dekat kepada understanding, kefahaman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana itu janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, kan kita baca dalam penghujung doa selepas azan kita, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma, penghujungnya innaka la tukhliful mi'ad, sungguhnya engkau ya Allah la tukhliful mi'ad, tidak memungkiri janji. Dan Allah berjanji dalam ayat kita sebut tadi, surah Fussilat, penghujung surah Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Maksudnya akan kami tunjukkan, atau kita boleh terjemahkan akan kami ajarkan kepada mereka. Maknanya akan sanurihim, akan kami tunjukkan, akan kami ajarkan pada mereka ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, fil afaq, dari segenap penjuru, pada alam semesta, alam sekeliling yang diduduki, yang didiami oleh manusia, wa fi anfusihim, dan pada tubuh badan mereka, pada diri mereka itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dan kemudian hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga tabayyana, yatabayyana kata Allah, sehingga terbukti, sehingga jelas, as an evidence pada mereka, so dia tak boleh argue lagi bahawa sungguhnya annahul haq, sungguhnya Al-Quran itu benar. Daripada berapa bilion, almost 7 billion manusia ni, berapalah agaknya, kalau kita buat persoalan, berapalah agaknya daripada almost 7 billion manusia ni yang benar-benar yakin dengan annahul haq, dengan kebenaran Al-Quranul Karim itu tadi. Bukan saja dia benar, bukan saja dia buat kajian, tapi dia benarkan dalam bentuk dia beriman. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, apakah tak cukup lagi bahawa Tuhanmu mendatangkan semua tanda-tanda kekuasaan ini untuk Allah itu sebagai syahid, menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita senantiasa, kerana kita berada dalam rumah Allah yang Allah janjikan, Allah turunkan sakinah pada kita. Mudah-mudahan sakinah, ketenangan ini kita bawa balik rumah, bawa dalam kehidupan kita, sehingga kita meneruskan agenda kita untuk sama-sama meneliti ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama dapat memahami apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Kalau ada terkasar bahasa, mohon berbanyak kemaafan. Selamat beribadah di bulan Rajab. Jangan lupa sama-sama kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan mohon ampun dan maaf ada terlanjur perkataan. Aqulu qawli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.